Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wanshur 'alaina bi rahmatik wazzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, pengurusi dan ahli jatah kuasa surau, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik dan inayahnya kita masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di alam dunia yang fana ini dengan berbagai-bagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita daripada sekecil-kecil hinggalah sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua ni digolongkan di dalam golongan yang syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada golongan yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya tuan-tuan, ramai di kalangan manusia yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka diberikan limpahan kesenangan kehidupan di dunia ini. Benarlah kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang mana ramai di kalangan manusia yang melupakannya. Ramai di kalangan manusia yang lupa akan nikmat ini. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Nabi kata as-sihhatu, iaitu nikmat kesihatan. Dan yang kedua nikmat kesenangan. Sebab ramai lagi di kalangan kita yang sihat tapi tak nampak pun muka. Contoh gitulah. Ramai lagi yang diberi kelapangan tapi dia tunggu sempit baru dia nak datang. Jadi itulah hakikat manusia. Nabi dah bagi tahu dah 1400 tahun yang lepas bahawa dua nikmat ini ramai di kalangan manusia yang melupakannya lah. Baik, apapun tahniahlah tuan-tuan malam ni dapat berada di surau, dapat solat berjamaah dan dapat duduk dalam majlis ilmu. Sesungguhnya mereka-mereka yang duduk dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya insya-Allah. Baik, tuan-tuan sidang jamaah sekalian, insya-Allah malam ni kita akan menyambung sedikit pengajian kita berkenaan dengan miras ataupun yang disebut sebagai faraid, ilmu berkaitan dengan harta pusaka. Baik. Pada pertemuan yang lepas tuan-tuan, kita telah masuk sebab-sebab seseorang itu mendapat harta pusaka.
Sebab-sebab seseorang itu mendapat harta pusaka. Yang pertama apa tuan-tuan? Kerana sebab keturunan, kerabat, keturunan dan kerabat. Ah, jadi kalau yang meninggal itu ada hubung kait dengan kita, maka kita layaklah. Dan kerabat keturunan ini dibagi kepada 3 bentuk, 3 jenis lah. Yang pertama disebut sebagai usul ataupun asal kita. Asal kita apa? Asal kita bapa, ibu, datuk, nenek dan ke atas. Itu asal kita lah. Kalau kita mati, mereka hidup lagi tuan-tuan, mereka layak untuk mendapat harta yang kita tinggalkan lah. Yang kedua, furuk, cabang kita. Siapa cabang kita? Yang di bawah kita lah. Cabang kita terdiri daripada anak kita lah. Anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan, sampailah cicit ke bawah. Itu kita punya cabang lah, furuk kita. Baik. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga disebut sebagai waris hawasi. Sisi kanan, sisi kiri. Siapa sisi kanan, sisi kiri kita ni? Adik-beradik kita, anak saudara kita, bapa saudara kita, dan yang penghujung sekali sepupu kita. Ini golongan yang layak untuk mendapat harta yang kita tinggalkan lah. Baik, itu sebab yang pertama lah. Sebab yang kedua tuan-tuan, sebabkan perkahwinan. Sebabkan perkahwinan. Jadi kalau yang meninggal dunia itu seorang suami, isteri layak dapat. Dan apabila yang meninggal dunia itu seorang isteri, suami layak dapat. Baik. Dan ketika mana kalau isteri itu masih dalam proses perceraian, pasangan suami isteri ini masih lagi dalam proses perceraian, apatah lagi yang dikatakan perceraian talak roj'i, perceraian yang masih lagi boleh dirujuk, perceraian yang masih lagi boleh dirujuk. Tuan-tuan pernah dengar kot talak roj'i ini, perceraian yang masih lagi dirujuk, dia ada dua. Cerai talak 1 dan cerai talak 2. Di mana ketika mana isteri masih lagi dalam tempoh iddah. Isteri masih lagi dalam tempoh iddah, sama ada 3 kali suci, mengikut pandangan jumhur ulama. Kalau mengikut pandangan mazhab Hanafi, 4 kali suci. Tapi ikut pandangan yang masyhur, yang kita guna pakai, 3 kali suci, ataupun dalam tempoh 3 bulan. Dalam waktu itu, si suami meninggal dunia. Jadi, isteri yang dalam proses yang sedang diceraikan dalam tempoh iddah, yang disebut sebagai talak roj'i, layak untuk dapat harta peninggalan si mati. Walaupun dah diceraikan. Tapi kalau dah cerai talak 3, ataupun talak ba'in, yang tak boleh lagi nak dirujuk, kalau nak kembali pun dengan cara akad nikah yang baru. Kalau masih dalam tempoh tersebut, dia dah tak layak lah. Maksudnya syaratnya dalam tempoh talak roj'i. Yang tu baru layak untuk dapat harta peninggalan si mati. Baik, seterusnya tuan-tuan, yang disebut sebagai wala ataupun pemerdekaan. Ini dalam konsep antara tuan dengan hamba lah. Walaupun sistem itu dah tak wujud lagi pada hari ini, tapi dalam kitab-kitab memang ada menyebutnya. Yang mana apabila seorang tuan membebaskan seorang hamba, apabila dia dibebaskan, hamba itu mempunyai harta dan sebagainya, hamba itu meninggal dunia, bekas hamba itu meninggal dunia. Apabila dia meninggal dunia, dia tidak ada waris contohnya. Ataupun dia ada waris tetapi tidak dapat nak dihabiskan harta tersebut. Jadi bekas tuannya itu layak untuk mendapat harta peninggalan bekas hambanya. Itu yang dikatakan sistem wala ataupun pemerdekaan. Tapi hari ini dah tak wujud lagi lah tuan-tuan. Baik, sebab yang keempat seseorang itu layak untuk mendapat harta peninggalan si mati tuan-tuan, hari ini disebut sebagai Baitul Mal, ataupun badan Islam.
Okey, baik. Sesungguhnya badan Islam ataupun Baitul Mal itu boleh menerima pusaka sebagaimana keluarga nasab ataupun keturunan. Oleh itu, maka hendaklah harta peninggalan orang Islam atau bakinya itu diberikan kepada Baitul Mal sebagai penerima pusaka untuk orang Islam secara asabah. Dia terima secara asabah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Baitul Mal ni yang wujud pada hari ini dan hari ini diwujudkan Baitul Mal dikuatkuasakan dengan sistem undang-undang lah. Sebab kalau hari ini tidak dikuatkuasakan dengan undang-undang, maka dia tidak mengikat. Jadi hari ini Baitul Mal itu telah diikat di bawah enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor sendirilah, yang mana Baitul Mal mempunyai kuasa, yang mana dia mempunyai kuasa sebagai penerima harta peninggalan orang Islam, yang mana apabila waris si mati itu tidak meninggalkan waris, ataupun apabila si mati itu yang mana warisnya tidak dapat menghabiskan harta si mati, maka bakinya itu akan pergi kepada Baitul Mal. Sebagai contohlah tuan-tuan, apabila seorang meninggal dunia, dia meninggalkan seorang isteri, dia meninggalkan 3 orang anak perempuan. Kalau ikut kiraannya macam mana tuan-tuan? Kalau ikut kiraannya, isteri tadi itu, balu tadi itu dia akan dapat 1/8 lah. Jadi yang 3 orang anak perempuan tadi itu, dia akan dapat 2/3. 2/3 campur 1/8. Dia tak akan habislah. Dia ada bakinya lagi. Kemana bakinya tu? Kalau bakinya ni, maksudnya kalau si mati tidak ada waris yang boleh menjadi waris asabah yang untuk mengambil. Contohnya kalau si mati tadi tu langsung tak ada adik-beradik, ataupun adik-beradiknya dah mati dulu daripada dia, maka harta itu akan baki kepada harta tersebut tuan-tuan, akan pergi kepada Baitul Mal. Berapa nilainya kiraan lah, maksudnya asobah. Sebab asobah ni kena kira dulu baru kita tahu bakinya lah. Itu yang dikatakan asobah. Ataupun tuan-tuan kalau si mati ni langsung tak ada waris. Contohnya dia adalah seorang yang baru memeluk Islam. Baru memeluk Islam, mu'allaf lah, baru memeluk Islam. Tak lama daripada memeluk Islam tuan-tuan, maka kemudian dia meninggal dunia. Maka walaupun dia ada ahli keluarga, dia ada ayah contohnya, dia ada anak contohnya, tetapi disebabkan ada halangan untuk keturunannya itu untuk mendapatkan harta peninggalannya tuan-tuan, antaranya yang menjadi penghalang apa? Berlainan agama. Walaupun dia anak, walaupun dia ada anak, walaupun dia ada ayah, tapi sebabkan berlainan agama, maka semuanya tertolak. Maka harta itu akan terus pergi semuanya sekali kepada Baitul Mal lah. Melainkan kalau dia ada menulis wasiat. Kalau dia menulis wasiat, contohnya dia memberikan 1/3 daripada hartanya itu kepada bapanya yang berlainan agama, contohlah. Maka wasiat itu dia akan pergi dulu 1/3 itu kepada kaum kerabatnya, dan bakinya 2/3 itu akan pergi kepada Baitul Mal lah. Ini yang dikatakan badan ataupun badan Islam, yang mana dia diwujudkan dengan undang-undang. Baik. Walaupun isu Baitul Mal ni tuan-tuan pernah dipertikaikan. Ada pihak yang cuba membuat semakan ataupun mempertikaikan bidang kuasa tersebut. Tetapi Fatwa Negeri Selangor pun dah keluarkan ni tuan-tuan, fatwa tahun 1992. Fatwa di bawah enakmen pentadbiran agama Islam 1952, fatwa berkenaan dengan harta pusaka. Dia disebabkan ada satu kes tuan-tuan, yang mana kes ni seorang warga negara Jerman yang beragama Kristian, Albert nama dia.
Dia menetap di Malaysia pada tahun 1986. 27 Februari 1986 beliau memeluk Islam. Memeluk Islam di bawah Perkim lah. Maka namanya pun ditukarkan kepada Khairil Albert bin Abdullah dan ada kad yang keluarlah tuan-tuan. Baik, kemudian pada tahun 1988 dia telah membuat surat akuan sumpah yang menyatakan bahawasanya dia telah kembali kepada agama Kristiannya ataupun murtad. Okay. Kemudian pada tahun 89 pula dia telah membuat suatu surat wasiat yang mana segala hartanya ini akan diberikan kepada sahabat dia yang bernama Amarjit Singh. Seorang Hindu Singh, kemudian di hadapan Pesuruhjaya Sumpah lah. Tak lama kemudian tuan-tuan, tahun 1990 dia mati. Okey, apabila mati ni tuan-tuan, barulah timbul isu. Timbul isu, pertama isu di hospital lah tuan-tuan. Ni banyak isu lah sebenarnya kalau kematian yang sedemikian. Jadi pihak hospital dia tak akan lepaskan jenazah ni sewenang-wenangnya. Walaupun ada pihak yang menuntut. Contohnya Amarjit Singh dia dituntut jenazah tersebut tuan-tuan. Tapi alhamdulillah pihak hospital dia sudah sedia maklum tuan-tuan. Dia hubungi dulu Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk memastikan status Khairil Albert ni lah tuan-tuan. Jadi dindong-dindong timbul, akhirnya dapat pengesahan lah tuan-tuan bahawa jenazah ini hakikatnya dia ni masih lagi Islam lah. Baik, berbalik kepada apa tuan-tuan isunya, adakah wasiat tadi itu berkuat kuasa? Sebab wasiat yang dibuat tadi itu, dia kata dia mewasiatkan segala hartanya kepada kawan dia Amarjit Singh ni. Jadi benda ni pun dibawa ke pihak mahkamah. Akhirnya tuan-tuan, apa keputusan pihak mahkamah? Pihak mahkamah minta pandangan ataupun hari ini disebut sebagai fatwa lah daripada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Baik. Kenapa tuan-tuan? Negara kita ni nak masuk Islam ikut undang-undang. Nak keluar daripada Islam pun kena ikut undang-undang. Dia masuk Islam melalui Perkim, kemudian didaftarkan. Orang Islam nak keluar daripada Islam kena minta kebenaran. Tak boleh nak gitu-gitu je tuan-tuan. Sebagai contohlah. Sebagai contoh. Kalau tuan-tuan ingat balik kes Nur Azlina Jaafar ataupun Lina Joy. Kes Lina Joy dulu tuan-tuan kan. Yang mana dia nak mohon kepada pihak Mahkamah Tinggi supaya mengisytiharkan bahawa dia ni sudah keluar daripada agama Islam. Tapi Mahkamah Tinggi tolak. Kenapa? Apa keputusan Mahkamah Tinggi? Sivil dia kata, di Malaysia ni seorang Islam nak masuk Islam melalui undang-undang dan nak keluar daripada Islam perlu melalui undang-undang. Jadi dia nak keluar daripada agama Islam, dia kena mohon apa? Mohon kebenaran daripada Mahkamah Syariah. Jadi prosedur Mahkamah Syariah ni memang agak menyusahkan lah tuan-tuan. Alhamdulillah memang sengaja disusahkan. Tak mengelakkan tuan-tuan. Dia gitulah dia prosedur. Sebab tuan-tuan kalau nak contohlah, kenapa sampai sekarang dia masih lagi tak mohon kepada Mahkamah Syariah untuk keluar pengisytiharan tuan-tuan? Sebab dia tahu memang pihak mahkamah tak akan lepas. Sebab syaratnya pihak mahkamah akan beri kelepasan seseorang itu untuk keluar daripada agama Islam dengan syarat kena dapat, pertama, kena masuk pusat pemulihan akidah dulu. Kena masuk pusat pemulihan akidah. Contoh mahkamah perintahkan berapa? 6 bulan, setahun. Duduk sana dulu. Agak-agak duduk kat sana makan angin ke tuan-tuan? Kena berus baliklah kepalanya. Dibetulkan baliklah tuan-tuan. Dibetulkan balik. Contoh, 6 bulan. 6 bulan betulkan balik, tak jalan juga. Buat laporan balik kat mahkamah. Mahkamah kata, oh tak boleh jadi ni. Hantar sekali lagi. Dia tak akan lepas gitu ya tuan-tuan. Sampai dia fed up.
Jadi banyak kes macam ni lah tuan-tuan. Akhirnya dia pending. Dia gitulah. Dan hakikatnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan Jabatan Pendaftaran Negara ni, kan kalau dekat IC kita ada tulisan Islam tu kan tuan-tuan. Selagi mana tak ada perintah daripada Mahkamah Syariah, Jabatan Pendaftaran Negara tak boleh nak buang perkataan Islam. Bukan kita saja-saja pergi Jabatan Pendaftaran Negara, pergi kat kaunter, boleh tak tolong Islam ni dalam IC ni dibuang? Boleh? Tak boleh tuan-tuan. Ni yang dulu cuba dituntut oleh kumpulan apa tuan-tuan? Pluralisme. NGO liberalisme. Puak-puak ni lah tuan-tuan. Dia nak minta supaya kesamaan dalam beragama lah. Ni yang keluarnya Islam liberal lah sebagainya. Ini dia antara golongan yang cuba nak menuntut benda-benda macam ni lah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah. Zaman tu zaman siapa tuan-tuan? Zaman Pak Lah. Zaman Pak Lah. Pak Lah dia alhamdulillah. Dia bijaksana lah tuan-tuan. Dia tahu benda-benda ni akhirnya dia cantas daripada dalam lah tuan-tuan. Jadi mereka tak berjaya lah. Tapi apa pun nak bagi tahu tuan-tuan, dalam kes ini akhirnya fatwa keluar bahawasanya Khairil Albert bin Abdullah ni yang menukar agamanya kepada Kristian melalui surat sumpah tak sah. Dia nak keluar agama Islam, kena pergi Mahkamah Syariah. Bukannya pergi buat akuan surat sumpah. Sebab itu tuan-tuan, Lina Joy tu yang dah keluar Kristian, dah masuk Kristian, berkahwin dengan Hindu tuan-tuan. Andai kata dia mati, ibu ayahnya yang dekat Perak tu boleh tak tuntut jenazah dia tuan-tuan? Boleh. Sebab status dia masih Islam. Status dia masih Islam. Hakikat sebenar itu antara dia dengan Allah lah. Maksudnya dia boleh lagi layak disemadikan di tanah perkuburan Islam. Sebab tu ayah Pin pun tuan-tuan masih lagi dikuburkan di tanah perkuburan Islam. Walaupun dia Tuhan langit. Dia tak ditanam dekat langit tuan-tuan. Dia tanam lagi tanah perkuburan Islam. Apa dulu ketua Al-Arqam dulu yang telah diisytiharkan pun ditanam di tanah perkuburan Islam. Walaupun ajaran ini dibawa tu ajaran yang sesat, yang menyeleweng. Tapi status dia masih lagi Islam. Hakikat itu antara dia dengan Allah lah. Ini soal agama kita lah tuan-tuan. Yang kita kena tahulah. Jadi dalam fatwa ni menyebutkan bahawa apa yang dilakukan oleh Albert ni tak betul. Dan wasiat yang dibuat oleh Albert yang mana dia kata segala hartanya diwasiatkan kepada siapa? Kepada Amarjit Singh. Maka fatwa memutuskan tidak sah. Sahnya hanya Amarjit Singh hanya dapat berapa? 1/3 sahaja. Bakinya pergi mana? Bakinya pergi Baitul Mal. Jadi kes ini menjadi suatu kes duluan, kes sebagai kes panduan lah tuan-tuan untuk kes-kes yang akan datang. Bahawasanya apabila ada isu-isu yang berkaitan dengan harta yang tak dapat nak dituntut oleh waris ataupun yang berkaitan dengan wasiat tuan-tuan, maka ini antara panduan fatwa yang telah dikeluarkan, kes yang telah berlaku di Malaysia lah. Baik, dan menyebutkan dalam fatwa ini bahawasanya apabila tidak dapat seorang pun daripada waris pada darjat dan susunan yang telah kami sebutkan, maka hendaklah diberikan harta peninggalannya itu kepada khazanah umat bagi orang Islam. Artinya disebut sebagai Baitul Mal. Jadi ini. Jadi hari ini tuan-tuan, Baitul Mal lah menjadi antara waris bagi harta peninggalan si mati orang Islam di Malaysia. Baik. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya tuan-tuan, saya nak pergi kepada perkara-perkara yang menghalang seseorang itu daripada mendapat pusaka. Yang menghalang seseorang itu daripada mendapat pusaka. Yang pertama, disebabkan pembunuhan. Jadi dalam pembunuhan ni tuan-tuan, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, laisa lil qatil minal mirasi syai'un. Yang bermaksud tiada untuk si pembunuh itu sedikit pun
daripada harta pusaka, iaitu mangsa yang dibunuh. Baik. Jadi dalam kes pembunuhan ni tuan-tuan, jumhur ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i sepakat mereka menyebut bahawanya semua jenis pembunuhan sama ada pembunuhan, ni pembunuhan yang kita maksudkan ni pembunuhan dalam Islam lah tuan-tuan. Dan dalam Islam pembunuhan ada 3 jenis. Pertama disebut pembunuhan secara sengaja, kedua pembunuhan secara separa sengaja, yang ketiga pembunuhan secara tidak sengaja. Sengaja, separa sengaja dan tidak sengaja. Yang ini dalam kategori kisos lah tuan-tuan. Okey, baik. Semua jenis pembunuhan ini jumhur ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i menolak pembunuh tak layak dapat harta pusaka. Apatah lagi yang dibunuh itu yang ada hubung kait dengan yang si pembunuh lah. Sebagai satu contoh yang telah dibuktikan di mahkamah syariah Shah Alam, kes pembunuhan, kalau tuan-tuan ingat, kes 15 tahun yang lepas lah, seorang juru analisis Petronas, yang mana seorang suaminya membunuh istrinya. Dua-dua orang kerja Petronas, suami bunuh isteri. Tapi dalam kes ni di Mahkamah Tinggi Jenayah, suaminya akhirnya dibebaskan daripada hukuman gantung sampai mati. Kerana keputusannya si suami tadi ni membunuh istrinya dalam keadaan yang mana suami tadi, lelaki yang membunuh tu dalam keadaan tidak sedar. Jadi dia bebaslah tuan-tuan. Sebab orang yang membunuh dalam keadaan dia gila, orang membunuh dalam keadaan dia tidak sedar, dia tidak akan tidak akan dikenakan hukuman. Kerana dia perbuatan itu bukan di bawah kawalan dia lah. Okey, baik, yang tu dia selesailah. Tapi apabila si mati tadi tu, yang isteri yang dibunuh ni tuan-tuan, dia ada harta pusaka, ada harta yang ditinggalkan. Nilainya lebih kurang dalam 600,000 lah. Jadi ibu ayah kepada si mati tadi ni mohon kepada mahkamah syariah supaya mengisytiharkan bahawa suaminya tadi tu, suami kepada si mati tadi, anak menantunya tadi ni yang membunuh anaknya ni tuan-tuan, diisytiharkan sebagai tidak layak untuk mendapat harta pusaka. Walaupun mahkamah tinggi mengisytiharkan dia tidak bersalah tuan-tuan, dia dianggap sebagai membunuh separa sengaja atau pembunuh tidak sengaja, dia terbebas. Tapi akhirnya mahkamah syariah mengisytiharkan, walaupun dia bebas daripada tuduhan membunuh, tapi memang dia didapati membunuh. Cuma cara pembunuhan tu bukan sengaja dan sebagainya, maka dia tidak layak untuk dapat harta peninggalan si mati, isterinya tadi. Ni benda ni dah berlaku di Malaysia lah tuan-tuan. Walaupun dalam kitab mazhab jumhur ulama, mazhab Syafi'i dah cakap dah, lama dah mazhab Syafi'i cakap. Tapi di tempat kita, di Malaysia ni, di Selangor khususnya, benda ni dah berlaku. Maksudnya keputusan mahkamah pun dah ada. Jadi sebagai panduan lah. Okey, baik. Itu sebab pembunuhan. Yang kedua, sebab apa tuan-tuan? Sebab berlainan agama. Berlainan agama. Kalau yang si mati ni tuan-tuan, agama Islam, waris-warisnya yang daripada kalangan kerabatnya tadi itu beragama selain daripada agama Islam, maka dia tidak layak untuk mendapat harta pusaka si mati. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, la yarisul muslimul kafir wa la yarisul kafirul muslim, yang bermaksud orang muslim tidak boleh menerima pusaka orang kafir, dan begitu juga orang kafir tidak boleh menerima pusaka orang-orang Islam. Baik, itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, sebab perhambaan. Tadi perwalaan, yakni perhambaan. Diterbalikkanlah tuan-tuan. Tadi yang mati siapa? Yang mati hamba yang dibebaskan oleh tuannya. Dia mati, jadi bekas tuannya dapat. Boleh dapat kalau tiada waris ataupun tiada waris yang boleh menghabiskan. Yang ini terbalik.
tuannya mati, bekas tuannya mati, bekas hambanya tak layak dapat. Dia terbalik je lah tuan-tuan. Tapi ini dalam sistem perhambaan di tempat kita dah tak ada lah, maksudnya perhambaan dah tidak wujud lagi. Baik, dan sebab yang keempat, berlainan negara. Berlainan negara. Berlainan negara ni contoh apa tuan-tuan? Contoh antara Malaysia dengan Indonesia, Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan Brunei. Mengikut mazhab Syafi'i tuan-tuan, layak ke tak? Layak. Layak untuk dapat. Contoh, contoh. A, seorang suami meninggal dunia. Isteri pertamanya di Malaysia, isteri keduanya di Indonesia. Isteri keduanya di Indonesia tu layak dapat ke tidak tuan-tuan? Kalau ikut undang-undang di Malaysia yang berdasarkan kepada mazhab Syafi'i, layak dapat. Dia akan dapat layak lah. Dia layak dapat harta peninggalan. 1/8 tadi itulah berkongsi 2 orang. Ataupun dia ada anak di sana contohnya. Yang kat sana tu pun layak dapat. Cuma soal pemilikan harta kemudian tu tuan-tuan, itu dah soal lain lah. Maksudnya dari segi hukum, waris tadi tu walaupun berlainan negara, dia tetap layak dapat. Ni memang dah, saya ada satu kes tuan-tuan dulu, memang. Dia kata kalau macam ni kamu kena carilah warisnya. Di Indonesia, namanya tu disenaraikan lah. Tapi benda tu susah lah tuan-tuan kan. Akhirnya pending kes tu tuan-tuan, lebih kurang 15 tahun, kita mohon sekali lagi kes tu, pegawai baru. Pegawai baru kata, ini pegawai lama sepatutnya dia tak boleh terima macam ni. Itu hanya dakwaan, tak dibuktikan dengan dokumen. Hanya cakap saja. Jadi dia tolak. Dia kata, gitulah. Tapi kalau dia boleh cakap dengan dibawakan bukti dengan dokumen, terimalah. Dia boleh dapatlah tuan-tuan. Contoh dia dapat bahagian tanah. Dia dapat bahagian tanah dekat Meru lah. Contohlah tuan-tuan tanah. Okey, orang Indonesia boleh dapat pemilikan ke tuan-tuan? Tak boleh ya. Sebab apa? Sebab dekat Meru majoritinya kalau kawasan sini, tanah apa? Tanah reserve Melayu. Dia tak boleh dapat lah. Tak boleh lah macam ni. Itu pandai-pandai lah nak ganti dengan macam mana ke waris yang lain. Itu terpulang. Tapi dari segi hukum syaraknya, dia dapat. Cara bagaimana itu bincang belakang lah. Itu cara penyelesaian, cara penyelesaian untuk penerimaan harta tersebut. Baik, itu berlainan agama, berlainan negara. Sedangkan dalam mazhab Hanafi dia tak terima. Berlainan negara dia tak terimalah. Tapi kita amalkan mazhab Syafi'i di Malaysia, maka diterimalah tuan-tuan, walaupun berlainan negara warisnya, tinggal berlainan negara. Baik, sebelum saya teruskan, kalau ada soalan. Ada? Faham insya-Allah. Kalau tak ada, saya teruskan sikit tuan-tuan. Syarat-syarat untuk mendapat pusaka. Syarat-syarat untuk mendapat pusaka. Yang pertama, yakin orang yang yakin mawaris itu mati. Orang yang mati itu betul-betul dia mati, tuan-tuan. Sebab ada tak orang yang mati itu dia tak mati? Ya, dia tak mati, dia hilang je. Yang orang yang hilang ni disebut sebagai mafkud, orang yang hilang. Sebagai contoh tuan-tuan, kes apa? MH370 kan? Sampai hari ini tuan-tuan, dia ni diisytiharkan sebagai orang yang mati ke orang yang hilang? Orang yang hilang. Sebagai bukti contohnya hari itu ada seorang waris lah. Isterinya yang kat kapal terbang tapi dia ada kat rumah lah waktu tu. Jadi apabila dia nak kahwin tuan-tuan, dia tak berani kahwin dekat negeri Selangor. Sebab apa? Kalau dia nak kahwin dekat negeri Selangor, dia kena bukan melalui jalan perkahwinan biasa. Dia kena melalui jalan poligami. Sebab isteri yang pertama masih lagi tidak diisytiharkan mati. Jadi tak ada sijil kematian.
Jadi dia nikah kat mana tuan-tuan? Nikah dekat sempadan, dekat negeri Thailand lah. Itu ya, faham? Sebab tuan-tuan yang masih lagi ada isteri, contoh kan, agak-agak nak kahwin yang kali yang kedua. Kalau di Selangor tuan-tuan nak kahwin untuk yang kedua, isteri ada lagi nih, belum bercerai. Kena melalui proses poligami. Tapi kalau tak mampu nak melalui proses poligami, pergilah lari kat sana. Itu disebut sebagai kahwin lari. Kalau yang beranilah, yang bercakap ni pun cakap je, berani pun tak tuan-tuan. Hormat bini lah, insyaAllah. Itu je. Itu dia punya proses lah. Itu disebut sebagai orang yang hilang ataupun disebut sebagai mafqud. Okey, baik. Jadi itu. Jadi persoalan orang yang hilang ni tuan-tuan, dia ada isu lah yang panjang. InsyaAllah yang tu saya akan bawa pada pertemuan yang akan datang. Itu antara syarat lah. Maksudnya selagi mana dia ni tidak diisytiharkan sebagai orang yang mati tuan-tuan, selagi itu dia masih pending lah. Pending maksudnya tak boleh. Sebab saya ada satu kes pernah buat satu tuan-tuan, seseorang ni dia dah mati dah. Tapi surat kematian tu tak jumpa. Surat kematian tak jumpa. Pergi pejabat pendaftaran negara, mohon buka buku besar tuan-tuan. Dalam sistem tak wujud. Buka buku besar pun tak ada. Walau waktu tu saya minta izin. Saya masuk sendiri. Saya ambil 5 tahun yang kita punya jangkaan tuan-tuan. Buka satu-satu. Daripada Januari sampai Disember. Buka satu-satu. Tak jumpa. Sedangkan tanya orang kampung memang dia dah mati dah. Pergi kubur. Memang ada kuburnya kat Mero. Ada lagi kuburnya hari ni. Tak jumpa. Surat tak ada. Sebab tu tuan-tuan surat kematian tu jaga betul-betul. Simpan elok-elok. Jadi macam mana caranya tuan-tuan? Kena minta mohon kepada Mahkamah Tinggi Sivil perintah anggapan kematian. Sedangkan tadi sijil kematian harganya RM5 je tuan-tuan. Perintah anggapan kematian paling kurang RM4,000. Terpaksalah kena proses melalui tu surat kematian tu penting. Sebab tu yang kat sini yakin mati apa dokumen yang makan? Dokumen lah. Sijil kematian tu penting. Sebab tu sijil kematian. Tuan-tuan nak berlaku kematian, okey yang tuan-tuan dapat apa? Itu permit mengubur. Itu bukan sijil kematian. Seminggu lepas tu tuan-tuan, lepas tanam waris pergi jabatan pendaftaran, ambil sijil kematian free. Untuk kali yang kedua baru bayarlah RM5. Untuk yang pertama tu free lah. Yang tu penting. Dia seperti dia sama dengan sijil kelahiran bentuknya. Jadi yang tu simpan betul-betul. Itu nilainya besar, banyak faedah dan banyaklah kegunaannya tuan-tuan. Okey, baik. Jadi bagaimana kedudukan mafqud orang yang hilang? InsyaAllah yang tu saya akan terangkan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kalau dipanjangkan usia diberikan keizinan. Jadi ada soalan sebelum saya tutup? Tak ada? Tak ada ya? InsyaAllah. Kalau tak ada rasanya cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi sedikit ilmu pengetahuan kepada kita semua agar kita dapat memahami sistem miras undang-undang harta pusaka di dalam syarak dan juga dalam negara kita lah insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله إلا الله